Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Nazir Masjid Pekanbangi, Jawatan Kuasa Masjid, Sahibul Fadilah Tuan Imam, serta kaum muslimin muslimat yang mengikuti kuliah secara dalam talian pada kali ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita peluang untuk terus hidup di atas muka bumi ini, dan Allah Ta'ala masih kekalkan untuk kita nikmat yang paling berharga, nikmat Islam, nikmat iman. Walaupun mungkin dalam situasi keadaan pada waktu ini ada yang mungkin agak tersepit, ya, berhadapan dengan kesusahan, kesulitan, kesukaran, pelbagai bentuk kesusahan, ya, daripada pandemik yang sedang berlaku, wabak COVID-19 ini. Sesuai dengan situasi tersebut, marilah sama-sama kita merenungi beberapa ayat dalam suratul Baqarah sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan kita, khususnya pada waktu yang sukar ini. Iaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, yakni kematian, dan buah-buahan, yakni tanam-tanaman yang tidak menjadi. Wa basyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada mereka yang sabar. Siapa mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Bila kita sebut kita milik Allah, berarti Allah berhak menetapkan apa sahaja ke atas diri kita. Kita hamba, Allah adalah Tuhan. Kita mengingatkan diri kita bila ditimpa kesusahan, kesukaran, musibah, kita ni milik Allah, yang akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, dan mereka itulah golongan yang akan mendapat keberkatan dan rahmat dari Allah Ta'ala, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. 3 ayat yang saya bacakan ini menjadi panduan kepada kita semua, khususnya mereka yang berhadapan dengan kesukaran, kesulitan dalam kehidupan. Allah Ta'ala menyatakan setiap daripada kita ni akan diuji oleh Allah. Cuma ujian yang berbeza-beza. Dan ujian itu datang
dengan tujuan yang tidak sama. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mengangkat darjatnya di sisi Allah. Ada orang yang Allah uji untuk nak menyedarkan dia dari kealpaan, kelekaan, kelalaian. Dan ujian tersebut datang sebagai kafarah kepada orang beriman. Yakni sebagai penghapus dosa kepada orang beriman. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ringan atau beratnya kehidupan kita ini dengan ujian-ujian yang kita hadapi sangat bergantung kepada 3 perkara. Ini sebagai terpanggil panduanlah kita nak menempuh ujian musibah yang kita alami ini. Ringan beratnya musibah itu dan ringan beratnya ujian dalam kehidupan ini sangat bergantung kepada 3 perkara. Yang pertama adalah fokus kehidupan kita ini. Maksudnya, orang yang hidup di atas muka bumi ini, fokus kehidupannya adalah dunia semata-mata, maka dia akan terasa beratnya ujian tersebut. Seolah-olah bila ditimpa musibah, ujian, segala-galanya berakhir untuk kehidupannya. Ini kalau dijadikan dunia sebagai matlamat dalam kehidupan. Bila dia berhadapan dengan kesukaran, kesusahan, maka dia akan melihat kesusahan, kesukaran itu sebagai penamat kepada kehidupannya. Tetapi bagi seseorang yang menjadikan akhirat sebagai fokus dalam kehidupannya, maka dia akan melihat segala ujian, musibah yang dia lalui ini adalah sebagai proses untuk dia mendapat ganjaran pada hari akhirat. Proses untuk dia mendapat kebahagiaan pada hari akhirat. Mendapat nikmat yang berkekalan. Nak dapat syurga yang tidak ternilai mahalnya, nilainya, bukan mudah. Maka Allah menguji hamba-hamba ini untuk dibersihkan dirinya daripada dosa, untuk dimasukkan ke dalam syurga. Jadi bila kita hidup ini, kita menyedari yang apa sahaja yang kita lalui adalah sebagai wasilah untuk kita mendapat kebaikan di akhirat. Maka kita akan dapat bersabar. Sebab dunia ni bukan segala-galanya. Dan kita yang tinggal di atas muka bumi ini pun untuk satu tempoh yang sangat singkat. Dalam tempoh yang singkat ini, apa yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan ganjaran yang hebat pada hari akhirat? Untuk nak dapatkan rahmat Allah, keampunan, syurga Allah, kehidupan abadi dalam syurga. Maka salah satu caranya adalah dengan ujian-ujian yang Allah Ta'ala timpakan ke atas diri kita. Justru bila kita menyedari hakikat itu, kita akan bersabar. Kita akan melihat ujian itu bukanlah segala-galanya dalam kehidupan, tapi proses untuk kita dapat kebaikan pada hari akhirat. Contohnya begini, tuan-tuan. Dalam satu pertandingan, hadiah yang ditawarkan adalah RM1 juta. Hadiah pertandingan ni RM1 juta.
Lalu diletaklah cabaran-cabaran, halangan-halangan untuk mendapat 1 juta ringgit tu. Dan cabaran-cabaran, halangan-halangan ni memang yang pelik-pelik, yang susah, yang jijik. Mungkin seseorang tu terpaksa masuk dalam lumpur najis, mungkin terpaksa makan ulat dan sebagainya. Sebagai cabaran tu, untuk nak mendapatkan 1 juta ringgit tadi. Pada pandangan tuan-tuan, adakah orang itu sanggup lakukan ataupun tidak? Sekiranya orang tadi melihat 1 juta itu sebagai matlamat, maka bagi dia apa sangatlah halangan-halangan yang kecil ini. Kalaulah habuannya, endingnya, pengakhirannya sangat bernilai dan berharga, maka dia akan buat semua cabaran tersebut untuk mendapatkan 1 juta ringgit tadi sebagai hadiah. Itulah perumpamaan kita hidup di dunia ini. Allah Ta'ala menawarkan syurga, sesuatu yang sangat berharga. Dan Allah jadikan jalan ke syurga ini dipenuhi dengan pelbagai cabaran, rintangan, halangan. Bagi orang yang melihat syurga itu sebagai matlamat, maka mereka tidak melihat cabaran dan halangan ini sebagai sesuatu yang membantutkan mereka untuk masuk syurga. Maksudnya mereka akan melihat cabaran dan halangan itu bukanlah terlalu besar untuk mereka mendapatkan syurga. Tapi kena ada target matlamat syurga, matlamat akhirat dalam kehidupan. Tuan-tuan, bila kita berhadapan dengan kesusahan, kesukaran, penyakit dan sebagainya, ingatlah semua itu adalah proses cabaran, halangan untuk kemudiannya kita menuai hasilnya di akhirat, ganjaran pahalanya, dan kemuncaknya adalah syurga Allah Ta'ala. Justru kita lalui kehidupan ini dengan kesabaran. Bukan bermaksud bila sabar ni kita tak usaha, tidak. Apa yang disebut ni tidak menafikan ikhtiar dan usaha kita, tetapi lebih kepada perasaan kita, sikap kita bila kita berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat akhirat, letak matlamat akhirat, supaya apa yang kita lalui sekarang ini bukanlah menjadi terlampau berat sehingga kita tidak dapat meneruskan kehidupan. Sampai satu tahap, mungkin kita mengambil keputusan untuk membunuh diri dan sebagainya. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, ringan beratnya ujian dalam kehidupan ini bergantung kepada dengan siapa kita bergantung, dengan siapa kita berharap. Kalaulah kita berharap, kita bergantung kepada makhluk, kepada manusia, kita akan kecewa. Kita akan putus asa. Kerana manusia itu juga punya kemampuan yang sangat terbatas. Manusia itu sendiri lemah dan manusia itu sendiri tidak punya apa-apa. Maka apa yang perlu adalah kita meletakkan sepenuh pergantungan kepada Allah Ta'ala, tanpa menafikan ikhtiar kita. Ikhtiar kita bekerja, berusaha, memohon pertolongan daripada rakan-rakan, sahabat handai, mereka yang kenal kita atau sesiapa sahaja. Itu ikhtiar dan usaha. Tapi pergantungan kita kepada Allah. Kerana kita yakin dalam kehidupan kita ni susah senang datang daripada Allah. Huwad dar, huwan nafi'. Allah lah yang menguji manusia dengan kesusahan. Dan Allah jugalah yang memberi kesenangan dalam kehidupan. Kita yakin perkara tersebut. Justru apa sahaja yang datang kepada kita, khususnya lebih-lebih lagi kesusahan, kesukaran, musibah, maka letaklah sepenuh pergantungan kepada Allah. Dalam arti kata kita bersungguh-sungguh meminta, memohon kepada Allah, tanpa menafikan usaha dan ikhtiar.
Minta sungguh-sungguh kepada Allah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kepada Allah. Pohonlah daripada Allah. Dalam keadaan kamu yakin Allah akan memperkenankan. Sejauh mana keyakinan kita, bila kita minta kepada Allah, Allah akan memperkenankan hajat kita. Ini sejauh mana kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Allah boleh menggerakkan hati-hati manusia untuk bantu kita. Allah boleh membuka apa sahaja sekeliling kita ini sebagai pintu rezeki dalam kehidupan kita. Yakinlah perkara tersebut. Ya. Selebihnya tuan-tuan ikhtiar, usaha, tak ada masalah. Tetapi bersungguh-sungguh meminta, memohon kepada Allah. Bersungguh-sungguh kita bangun malam, bermunajat kepada Allah. Memohon kepada Allah dalam qiyamul lail pamannya. Agar Allah Ta'ala membantu apa yang sedang kita lalui. Agar Allah Ta'ala tunjukkan jalan keluar. Tuan-tuan, kita pernah mendengar hadis Nabi SAW. Nabi pernah memberi satu panduan kepada Sayyidina Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu. Pintu-pintu kebaikan. Nabi bertanya Sayyidina Mu'az, hadis itu panjang, yang saya petik ni di tengah-tengah matan itu. Adakah kamu mahu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan kepada kamu? Maknanya orang yang beramal dengan perkara-perkara ini akan terbuka pintu kebaikan dunia dan akhirat. Lalu Nabi sebut pertama puasa. Puasa di sini puasa sunat lah. Dan situasi sukar hari ini, pandemik hari ini, tuan-tuan ambil kesempatan, cari jalan untuk kita berpuasa sunat. Yang kedua, sedekah. Sedekah tak banyak, sikit sedekah. Sebab sedekah ini boleh menjadi asbab Allah angkat musibah kita. Sedekah menjadi asbab kesembuhan. Sedekah juga menjadi asbab sebab Allah perkenankan hajat kita. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Kita bangun malam bermunajat, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Semakin kita tertekan, semakin kita terasa berat dalam kehidupan, jangan tinggalkan 3 amalan ini. Cari jalan. Kalau tak dapat buat ketiga-tiganya, 2 daripada 3. Tak dapat 2 daripada 3, 1 daripada 3 perkara tersebut. Puasa sunat, sedekah, qiyamul lail. Hak yang wajib tu saya cerita dah, yang tu kita kena jaga. Ini menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah. Kita bangun malam bermunajat, kita lihat kekuatan baginda Rasulullah SAW dalam dakwah baginda dan sebagainya adalah kekuatan baginda bermunajat kepada Allah, bergantung, meletakkan sepenuh pergantungan kepada Allah. Solat malam baginda, doa-doa baginda. Okay, itu yang kedua. Ya. Ringan beratnya kehidupan, ujian dan kehidupan ini sangat bergantung kepada dengan siapa kita bergantung. Letakkan sepenuh pergantungan kepada Allah melalui doa-doa kita, melalui qiyamul lail kita, melalui amalan-amalan kita. Di samping ikhtiar dan usaha kita dengan makhluk, itu perlu. Dan yang ketiga, ringan beratnya ujian dalam kehidupan kita ini sangat bergantung kepada sejauh mana Allah membantu kita. Sejauh mana Allah bantu kita. Saya sebut tadi, susah senang itu datang daripada Allah. Masalah yang kita lalui ini pun datang daripada Allah. Walaupun puncanya mungkin daripada kita sendiri. Dan Allah Ta'ala boleh mengangkatnya. Dan Allah Ta'ala boleh tunjuk kepada kita jalan keluar. Allah Ta'ala boleh menjadikan ia ringan.
Allah Ta'ala boleh jadikan masalah tersebut berat. Jadi ringan berat ujian dalam kehidupan kita ini bergantung kepada sejauh mana Allah membantu kita, menolong kita. Bila Allah tolong kita, maka yang berat akan terasa ringan. Yang kusut itu akan kita nampak penyelesaiannya. Masalah kita jumpa jalan keluarnya. Maka nak dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita kena jaga apa yang Allah Taala perintahkan ke atas kita. Nak dapat bantuan Allah Taala ni, ihfazillah yahfazka. Peliharalah, jagalah Allah, bermaksud jagalah segala perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita ni, Allah akan jaga kita. Ya? Amalan-amalan yang wajibnya, perkara-perkara yang ditegah, jangan buat. Nak dapatkan bantuan Allah dalam kehidupan. Dan yang kedua, nak dapat bantuan Allah dalam kehidupan ini, banyakkan melakukan kebajikan sesama makhluk. Sesiapa yang menyempurnakan, Nabi kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang membantu menunaikan hajat saudaranya, Allah akan bantu tunaikan hajatnya. Kita bantu orang, Allah tolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Nabi sebutlah hadis yang lain. Allah itu akan membantu, terus membantu hambanya selagi hamba itu membantu saudaranya. Jadi nak dapatkan bantuan Allah dalam kehidupan, berhadapan untuk menghadapi ujian dan musibah ini, tidak boleh tidak. Kita kena jaga hubungan kita dengan Allah dalam arti kata segala yang Allah perintah kita kena buat, yang Allah tegah kita kena tinggal. Ada kemampuan kita tambah pula perkara-perkara sunat. Yang kedua adalah kita berbuat baik, melakukan kebajikan sesama makhluk, sesama manusia. Bantu orang, Allah akan bantu kita. Kadang-kadang kita tak perasan dalam kehidupan kita ini, Allah bantu kita dalam banyak perkara. Sebab kita dalam kehidupan kita ni pernah bantu orang lain. Jadi ini sebagai satu sedikit panduan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak berhadapan dengan keadaan ataupun suasana yang sukar pada hari ini. Jangan sampai kita mengambil tindakan untuk membunuh diri umpamanya. Kerana kita fikir tidak ada lagi harapan dalam kehidupan. Atau kita fikir kematian itu sebagai penyelesaian kepada masalah kita. Jangan begitu. Jadi saya ulang balik, dalam keadaan kesukaran pada hari ini, masing-masing kesukarannya mungkin berbeza-beza. Maka yang pertama, kembali fokus, letakkan matlamat dalam kehidupan kita ni matlamat akhirat. Letak matlamat akhirat, syurga Allah, keampunan Allah, rahmat Allah. Apa yang kita lalui adalah proses untuk dapatkan syurga Allah. Seru kita akan tingkatkan kesabaran kita. Susah macam mana pun kita akan bersabar. Kita tak akan buat tindakan-tindakan yang Allah murka. Yang kedua, ringan beratnya ujian dalam kehidupan ini bergantung penuh kepada dengan siapa kita bergantung, berharap. Maka letaklah sepenuh pergantungan dan harapan kepada Allah. Dalam doa-doa kita, dalam tahajud dan qiyamul lail kita. Minta sungguh-sungguh kepada Allah, yakin Allah Ta'ala akan bantu kita. Dan kita yakin Allah Ta'ala, bila Allah nak bantu kita ni, tidak ada siapa pun yang boleh menyekat. Allah boleh menggerakkan hati-hati manusia untuk datang membantu kita. Allah akan boleh membuka apa sahaja sekeliling kita sebagai pintu rezeki kepada diri kita. Dan yang ketiga, ringan beratnya ujian dalam kehidupan ini bergantung penuh kepada sejauh mana Allah membantu kita. Jadi bila kita nakkan bantuan Allah,
Maka jagalah tuan-tuan perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Jauhilah perkara yang Allah tegah. Pada masa yang sama, berbuat baiklah dengan makhluk, dengan manusia. Bantulah saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesusahan, kesukaran. Maka Nabi menjanjikan bila kita bantu manusia, Allah akan bantu kita. Jadi itulah serba sedikit perkongsian pada kuliah kali ini, tazkirah kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan kita panduan dalam menghadapi ujian-ujian Allah. Ujian ni tak lama pun tuan-tuan. Kita hidup ni senang lebih lama dari susah. Dan hidup kita sendiri ni pun singkat sahaja. Justru sabarlah untuk beberapa tempoh ini sahaja. Untuk kita mendapat kehidupan abadi, kekal, dalam nikmat yang berpanjangan, yakni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekadar itu perkongsian kali ini. Pohon ampunan maaf atas kekurangan, kesilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk semua. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.